Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya harap audio cukup baik ya. Kalau ada audio baik, sila beri saya isyarat ya, thumbs up, sebab kebelakangan ini mic ni ada banyak masalah. Okey, saya mulakan ya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus masuk ke dalam isu yang hangat diperkatakan sekarang, iaitu apa yang telah dicap oleh pemimpin UMNO sebagai PAS leak. PAS leak, dia mengambil meminjam ya nama Wikileaks dan menukarnya menjadi PAS leak. Okey, iaitu kalau terjemahan langsung maksudnya kebocoran dari PAS. Okey. Jadi apa sebenarnya PAS leak ni, yang nama yang diberi oleh UMNO? Jadi ia merujuk kepada satu dokumen yang dikatakan minit mesyuarat ya. Tak kisahlah minit mesyuarat siapa PAS ke PPBM, yang tu tak penting, tapi minit mesyuarat yang kononnya menunjukkan bukti ya, menunjukkan bukti ada komplot untuk menjatuhkan UMNO. Okey, komplot untuk menjatuhkan UMNO. Okey, menggulingkan UMNO ke, menjatuhkan UMNO ke, nak buat macam mana ke? Tapi itu yang didakwa. Ada satu dua pemimpin UMNO minta penjelasan. Punya pemimpin UMNO ni ya, minta penjelasan ya, mengapa ada komplot nak jatuhkan UMNO ya. Pengkhianat minta penjelasan, mengapa anda cuba khianati kami. Kononnya lah ada pengkhianatan. Jadi benarkah ada komplot untuk menjatuhkan UMNO? Apa sebenarnya isu PAS leak ini? Dan lebih spesifik lagi, ada diminta penjelasan kononnya dokumen PAS leak ini telah mendedahkan usaha campur tangan urusan mahkamah, campur tangan kes mahkamah. Jadi benarkah dokumen ini menunjukkan campur tangan kes mahkamah? Atau lebih spesifik lagi, apakah akibat daripada dokumen ini ya? So ini yang saya nak jelaskan. Jadi saya akan mulakan dengan memberikan interpretasi saya. Kemudian saya akan menjurus kepada 3 senario yang penting ya, yang mungkin berlaku, dan kemudian saya akan buka kepada soalan. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya apabila saya beri isyarat, dan saya akan cuba ringkaskan. Baik. Jadi saya telah mengkaji dokumen PAS leak ini, ataupun dokumen yang bocor ni, yang kononnya menunjukkan ini, menunjukkan itu dan sebagainya. Kononnya menunjukkan komplot untuk menjatuhkan UMNO. Ini pemimpin UMNO yang bagi tahulah. Okey. Jadi saya telah kaji. Pertamanya, saya lihat dokumen ini sebenarnya adalah satu tamparan yang cukup kencang buat kluster mahkamah. Okey. Kenapa ya? Sebabnya kebocoran dokumen ini membuktikan bahawa tidak ada sebarang komplot melibatkan parti-parti selain dari UMNO, atau termasuk pemimpin-pemimpin UMNO selain dari kluster mahkamah, untuk cuba campur tangan dalam kes mahkamah, perjalanan kes mahkamah. Maknanya dari sudut keputusan, dari sudut hukuman dan sebagainya, tidak ada sebarang bukti ataupun ia menunjukkan tidak ada komplot. Okey, ia menunjukkan dengan jelas. Mengapa ya? Ada pemimpin tertentu dia pegang kepada satu kenyataan di situ, kononnya berkenaan dengan AG akan cuba percepatkan proses mahkamah dan jatuh hukum ya, dan menimbulkan persoalan seolah-olah itu adalah campur tangan ya, menimbulkan persoalan. Jadi sebenarnya anda nak timbulkan persepsi cukup, anda timbulkan persoalan saja boleh timbul persepsi. Jadi dalam satu kenyataan ayat tu, dalam minit tu, AG akan cuba percepatkan proses
mahkamah dan hukum, jatuh hukum. Kononnya dia timbulkan persoalan ini, adakah ini menunjukkan seolah-olah menunjukkan ada campur tangan dalam kes. Jadi persepsi diberikan bahawa campur tangan ni maksudnya campur tangan dalam perjalanan kes, yang mungkin supaya ianya memihak kepada kluster mahkamah atau tidak memihak dan sebagainya untuk mempengaruhi kes. Jadi sebenarnya ini tidak benar, kerana ia menjadi prerogatif AG atau ketua Peguam Negara dan juga CIJ ni untuk meneliti kes-kes yang berjalan dan mempercepatkan kes dan jatuh hukum dari sudut proses kes, prosedur kes. Ini sudah menjadi prerogatif dan tanggungjawab AG atau Peguam Negara dan juga CIJ. Ini dah jadi kerja mereka. Jadi contohnya nampak satu kes ni berjalan terlalu lama, mereka kaji, tengok cara nak percepatkan sampai jatuh hukum. Bukan bermakna mereka mempengaruhi kes, perjalanan kes supaya membantu mana-mana pihak, sama ada yang didakwa atau sebagainya. Bukannya untuk cuba mempengaruhi hakim atau mempengaruhi mahkamah untuk menjatuhkan hukuman. Tidak. Ini memang tanggungjawab AG, Peguam Negara, CIJ dan sebagainya untuk meneliti perjalanan kes dan lihat cara untuk mempercepatkan kes. Sebab ada banyak kes. Ada banyak kes yang tertunggak, untuk melihat cara atau lihat cara memperbaiki perjalanan kes supaya ianya lebih lancar, lebih cepat. Ini bukan campur tangan yang bermaksud ada usaha membantu mana-mana pihak, mungkin pihak tertuduh dan ataupun mengaibkan pihak tertuduh, tak ada. Jadi jangan mudah terbeli dengan persepsi yang mungkin ditimbulkan kononnya ini adalah bukti campur tangan. Sebaliknya, ini telah membuktikan dalam seluruh dokumennya tidak ada sebarang bukti komplot untuk mengaibkan, sama ada mengaibkan ataupun membantu tertuduh. Jadi ada lagi satu kenyataan di sana, di dalam dokumen itu, yang menunjukkan juga berbincang berkenaan dengan proses mahkamah. Ada sebut pasal Zahid, maknanya dalam perbincangan itu, pihak yang berbincang itu ada sebut pasal Zahid, dan Zahid akan didapati bersalah dan akan dijatuhkan hukum sebelum diampunkan. Itu perbincangan dia orang. Itu perbincangan individu-individu ini, mungkin atas keyakinan, sebab melihatkan kes itu, maknanya Zahid berkemungkinan tinggi akan didapati bersalah. Jadi itu lebih kepada perancangan diorang, bukannya ada apa-apa implikasi terhadap kes secara langsung atau menunjukkan bahawa ini akan boleh diterjemahkan sebagai campur tangan dalam kes. Jadi tidak ada sebarang bukti campur tangan. So ini pertama, dokumen itu telah menunjukkan. Jadi permainan persepsi ini, tiba-tiba benda ni muncul, entah dari mana, dan pelik, takkan PAS akan bocorkan maklumat yang mungkin boleh aibkan diri mereka sendiri kerana ada melibatkan pemimpin-pemimpin PAS kononnya lah. Takkan PPBM akan bocorkan maklumat yang mengaibkan diri mereka sendiri kerana melibatkan pemimpin-pemimpin PPBM kononnya. Jadi pihak yang membocorkannya boleh jadi dari kluster mahkamah, boleh jadi. Okay. Jadi peliklah benda ni tiba-tiba muncul pada saat-saat di mana kita tahu keputusan kes Najib boleh berlaku bila-bila. Peliklah, saya nampak pelik. Okay. Keduanya, ada muncul, ini saya sebut sebab benda ni tular, ada muncul nama seorang, nak kata laskar ke blogger ke apa ke, terpulang lah, tapi ada muncul nama yang kononnya kemudian ada muncul nama Ismail Sabri, dan andai kata dokumen ni benar, maka ditimbulkan persepsi berdasarkan apa yang tertulis di sana bahawa ada usaha terancang untuk mengaibkan Tok Mat Hassan.
Jadi kalau anda rujuk kepada satu live yang telah saya buat sebelum ini, iaitu Mak Hassan mangsa konspirasi, anda boleh rujuk di YouTube Regi J. Siritaudin. Saya dah beritahu hanya satu penjelasan mengapa isu lama berkenaan dengan Mak Hassan tiba-tiba muncul. Sebab semua parti di dalam lanskap politik kita, semua parti pemimpin dia layak untuk tidak ada masalah kes mahkamah dan layak untuk dipertimbangkan sebagai calon Perdana Menteri. Contohnya Bersatu, Muhyiddin tidak ada kes mahkamah, tidak ada siasatan terhadap dia. Pejuang Tun dengan Mukris tidak ada kes mahkamah atau siasatan. PAS, pemimpin dia tidak ada siasatan kes mahkamah dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat kepada UMNO, hanya satu-satunya parti UMNO ya. DAP tak usah cerita lah, sebab bila kita cerita PM ni biasanya lazimnya kita cerita pemimpin Melayu. Jadi DAP tak usah cerita sebab pengerusi dia memang ada kes mahkamah. Tetapi bila kita cerita UMNO, pemimpin utama parti dan juga pengerusi Barisan Nasional terpalit dengan berpuluh kes jenayah, tuduhan jenayah. Dan seorang lagi pemimpin yang walaupun tidak dia penasihat Barisan Nasional, dia ada jawatan, tetapi bukannya presiden parti, tetapi orang kata de facto presiden UMNO, iaitu Najib Razak, bukan hanya masih sedang menjalani proses mahkamah atas tuduhan-tuduhan jenayah, dia sudah disabit bersalah atas tuduhan-tuduhan jenayah tertentu. Jadi kalau kita lihat, UMNO satu-satunya parti kepimpinan dia tidak wajar dipertimbangkan bagi jawatan Perdana Menteri, melainkan timbalan presiden dia iaitu Tok Mak Hassan. Tetapi untuk itu Tok Mak Hassan perlu bertanding pada PRU 15 bagi kerusi parlimen, dan jika menang baru boleh dipertimbangkan sebagai calon Perdana Menteri. Jadi saya dah bongkarkan lama dulu, Tok Mak Hassan ada dalam pertimbangan sebagai calon Perdana Menteri dan nyata terbukti benar. Jadi masalahnya, jika Tok Mak Hassan dalam pertimbangan, Ismail Sabri tidak mungkin boleh yakin untuk membubarkan parlimen, sebab kita tahu kluster mahkamah terdesak untuk bubar parlimen. Okey. Jadi untuk meyakinkan Ismail Sabri mesti beri sesuatu, iaitu keyakinan kepada dia bahawa dia akan jadi calon Perdana Menteri. Kalau tidak, Ismail Sabri bukannya Presiden UMNO. Jadi kalau dia tidak diberi keyakinan dia akan jadi calon Perdana Menteri, mana tahu ya, kalau parlimen bubar, dia bantu bubarkan parlimen dengan menasihati Yang di-Pertuan Agong. Kemudian tiba-tiba bukan hanya dia tidak dicalonkan menjadi Perdana Menteri, tidak dicalonkan bagi kerusi parlimen pun tidak. Jadi disebabkan hubungan regang antara Ismail Sabri dengan kluster mahkamah, maka dia perlu diberikan satu keyakinan. Ini pun telah saya dedah beberapa bulan lepas, beberapa minggu lepas sebenarnya. Dan saya kata akhirnya kluster mahkamah akan terpaksa memberi hitam putih. Saya beritahu beberapa minggu yang lepas, dan hitam putih pun tidak boleh menjamin janji kluster mahkamah kepada Ismail Sabri akan dipenuhi, tetapi sekurang-kurangnya ada dokumen hitam putih yang menunjukkan keputusan Zahid untuk mencalonkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, supaya andai kata Barisan Nasional berjaya tubuh kerajaan, mungkin dengan Pakatan Harapan atau mungkin dengan sendiri, dan tiba-tiba Zahid memungkiri janji, sekurang-kurangnya Ismail Sabri ada dokumen itu untuk cuba meyakinkan ahli-ahli parlimen untuk mencalonkan dia sebagai Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya ada. Walaupun dia barangkali tidak akan berjaya, tapi sekurang-kurangnya ada. Tapi ini tidak. Kluster mahkamah hanya mencadangkan, ataupun MKT UMNO hanya mencadangkan nama Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dan tidak boleh memberi dia satu hitam putih, satu ketetapan bahawa nama dia sah akan dicalonkan kepada istana sebagai calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang. Dan saya dah beritahu kenapa. Sebabnya akhirnya siapa-siapa kluster mahkamah letak sebagai poster boy, tak kira lah Tok Mak Hassan atau Ismail Sabri dalam kempen PRU 15, lepas menang Ismail Sabri tak akan jadi Perdana Menteri, Tok Mak Hassan tak akan jadi Perdana Menteri, andai kata menang lah. Sebab akhirnya kluster mahkamah akan
menjurus kepada nak lantik sama ada Zahid atau Najib sebagai Perdana Menteri. Okey, kalau Najib tiba-tiba SPR halang dia daripada bertanding, maka Zahid lah. Okey. So itulah keadaan dia. Jadi satu-satunya cara bagi Ismail Sabri memperkukuhkan kedudukan dia adalah jika Tok Mat Hassan dicantas. Dan cara dicantas ialah untuk memastikan setiap dalam kepimpinan tertinggi UMNO semuanya ada terpalit dengan kes jenayah. Maka tiba-tiba muncul satu kes lama, melibatkan Tok Mat Hassan, dibuka semula ataupun disebut semula, dan kini persepsi ditimbulkan Tok Mat Hassan juga terpalit dalam jenayah. Maknanya semua dalam kepimpinan tertinggi UMNO ada sama ada sabitan bersalah, siasatan ataupun dakwaan di mahkamah berhubung kes jenayah. Saya tak kata Ismail Sabri bertanggungjawab, tetapi yang saya nampak ianya jika orang tanya mengapa benda ni ditimbulkan, yang saya boleh fikir ianya hanya menguntungkan Ismail Sabri. Jadi menurut dokumen PASLIK ini, sebenarnya ini dalam perancangan menurut dokumen lah, bukan saya yang kata, dokumen ni yang kata. Sekarang kita nak tahu benar ke tidak. Dalam perancangan melibatkan seorang, anda nak kata blogger ke laskar ke, itu saya tak kisah, tapi melibatkan. Dan Ismail Sabri dikatakan setuju. Jadi it makes sense lah. Tapi saya tak tahu, orang kena siasat lah dokumen ni sah ke tidak. Okay. So itu sepintas lalu ya, apa yang didedahkan dan persepsi yang ditimbulkan. Jadi kalau UMNO nak tanya, cuba jelaskan ya, cuba jelaskan mengapa ada ayat di situ bahawa AG boleh bantu percepatkan proses mahkamah dan jatuh hukum. Tak payah buang masa persoal. Itu soalan bodoh. Sebab itu memang tugas AG. Itu tak menunjukkan AG akan cuba mengaibkan tertuduh atau membantu tertuduh dan sebagainya. Tak. Nak mempercepatkan itu memang jurisdiksi AG, ya, CIJ. Jadi jangan tanya soalan bodoh. Daripada tanya soalan bodoh, lebih baik pemimpin UMNO tanya mengapa nama pemimpin UMNO terlibat dalam konspirasi untuk jatuhkan Tok Mat Hassan. Jangan tanya soalan bodoh, tanya soalan pandai. Ya, tunjuk cerdik sedikit lah, sebab dah dekat nak pilihan raya kan. Tunjuk cerdik sedikit. Jangan tanya soalan bodoh. Tanya apakah hubung kait dengan maklumat ni, mengapa ianya ditimbulkan dan sebagainya. Ya, nama pun anda letak PASLIK. Sebenarnya ini gerombolan lik, bukannya PASLIK. Sebab ianya ada melibatkan semua ahli-ahli gerombolan. PAS pun ada, UMNO pun ada, PPBM pun ada. Awak nak bully PAS. Bukannya aku penyokong PAS, tapi awak nak bully PAS. Ini gerombolan lik, bukannya PASLIK. Tahu, faham tak UMNO? Ini masalahnya dengan pemimpin-pemimpin UMNO ni. Okey, itu satu. Keduanya, ada orang bertanya kepada saya, apakah kesudahannya, adakah akan berlaku darurat politik ke tidak. Jadi saya telah memberi satu ucapan panjang lebar mengapa negara kita perlu darurat politik, dan saya kekal dengan pendirian itu, dan anda boleh rujuknya di YouTube Regi J. Siri Taudin. Anda baca tajuk pun anda sudah tahu ianya video yang saya maksudkan. Tetapi saya nak beritahu juga, sebenarnya sekarang ni ada sebab mengapa Anwar tiba-tiba setuju untuk berunding dengan semua pihak. Anda ada baca kan, Anwar tiba-tiba terbuka untuk berunding dengan semua pihak. Mengapa ya? Okey, cuba kita lihat 3 senario. Senario pertama, Anwar dia masuk perjanjian. Ini senario ya, ini senario. Saya cuma memberi bayangan saat senario. Senario pertama, Anwar masuk perjanjian dengan PPBM, dengan Muhyiddin. Dia masuk perjanjian dan kemudian PPBM tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Kemudian andai kata ya, atau dalam senario ni Agong bersetuju untuk terima akuan bersumpah daripada PPBM sebagai bukti Ismail Sabri hilang majoriti, dan kemudian Agong buat benda yang sama yang dia buat di Langkah Sheraton, iaitu dia panggil semua MP untuk lihat siapa ada majoriti. Kemudian menurut perjanjian, Pakatan Harapan akan sokong PPBM
Ya, lepas dia sokong PPBM, Muhyiddin jadi PM Perdana Menteri ke-10 dan Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri. Dan kemudian DAP bolehlah beri alasan seperti mana yang dia beri masa dia tanda tangan MOU. Oh, ini hanya sementara demi kestabilan politik sehingga 2023, sehingga pilihan raya. Ya, dia boleh beri macam-macam alasan. Jadi ini senario pertama. Dalam senario ini anda lihat apa? Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri. Cuba anda lihat senario kedua. Senario kedua ni hampir sama dengan senario pertama, cuma beza dia Anwar bukan masuk perjanjian dengan PPBM atau Muhyiddin, tetapi dia masuk perjanjian dengan kluster mahkamah. Dan memang sebelum ni kem Anwar pernah ada perbincangan dengan kem kluster mahkamah, malah ada melibatkan DAP juga ke arah jajaran politik baru. Jadi jangan rasa benda ni mustahil. Okey. Jadi Anwar masuk perjanjian dengan kluster mahkamah dan kluster mahkamah kemudian tarik sokongan cerai Ismail Sabri dan kemudian Agong terima akuan bersumpah sebagai bukti Ismail Sabri hilang majoriti. Kemudian Agong panggil semua MP untuk lihat siapa ada majoriti. Jadi menurut perjanjian Anwar dan Pakatan Harapan, Anwar akan yakinkan Pakatan Harapan untuk sokong Najib sebagai Perdana Menteri dan Najib jadi PM10, Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi dalam senario kedua ni pun Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri dan kemudian DAP bolehlah buat macam dia buat dulu. Oh, ini hanya sementara, ini demi kestabilan politik sehingga 2023. Dan akhir sekali senario nombor 3. Okey, itu tadi kita dah bincang senario pertama, senario kedua. Dua-dua senario ni melibatkan yang di-Pertuan Agong, iaitu Agong kena setuju untuk terima akuan bersumpah sebagai bukti Ismail Sabri hilang majoriti. Dia tak perlu terima, dia boleh kata kali ni saya tak nak terima, saya tak nak layan, kalau nak pergi ke parlimen. Tetapi senario pertama dan kedua mengandaikan Agong setuju terima dan kemudian dia panggil macam langkah Sheraton dulu, dia panggil semua ahli parlimen nak lihat siapa ada majoriti. Senario ketiga tidak melibatkan Agong, iaitu Anwar masuk perjanjian dengan Ismail Sabri. Kemudian dia kata, okey, saya setuju Ismail Sabri, saya akan sokong Ismail Sabri selepas 31 Julai ini untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Kemudian dia pindah MOU. Maknanya MOU ni dipindah, sama ada dipindah ataupun dibuat baru, di mana kali ini Pakatan Harapan bukan sekadar menyokong untuk bersetuju untuk membantu Ismail Sabri dalam usul-usul kerajaan, dia terus mengisytiharkan bahawa Pakatan Harapan menyokong kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Bermakna semua MP-MP Pakatan Harapan kini boleh dikira sebagai penyokong Ismail Sabri apabila timbul soal majoriti. Jadi itu dia perbuat MOU baru selepas 31 Julai dan sebagai balasan Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri. Sekali lagi lepas tu DAP boleh keluar, dia boleh beri alasan ini hanya sementara untuk kestabilan politik dan tidak melibatkan Agong. Dan sekali lagi Anwar jadi TPM. Jadi, anda lihat, andai kata yang di-Pertuan Agong tidak bersetuju membubar parlimen dan pada masa yang sama yang di-Pertuan Agong tidak memilih jalan darurat politik, maka ini adalah 3 senario yang mungkin dan dalam ketiga-tiga senario ini Anwar ada peluang jadi Timbalan Perdana Menteri, ya. Dan apabila dia jadi Timbalan Perdana Menteri, sehingga 2023 dia boleh terlibat secara langsung dalam pentadbiran kerajaan dan esok bila PRU 15 diadakan, jentera pentadbiran barangkali boleh digunakan bagi membantu PH yang lah ni berada dalam keadaan amat teruk. Jadi saya nampak itu sahajalah sebab Anwar tiba-tiba terbuka untuk berbincang dengan semua pihak dan berdasarkan sumber yang saya difahamkan, memang semua Ismail Sabri, Najib, Zahid dan sebagainya semua terbuka untuk mendengar, memperinci dan mempertimbangkan kemungkinan kerjasama ni. Semua terbuka sebab anda lihat logik dia menjadi win-win. Jadi yang paling menguntungkan jika benda ni berlaku ialah Anwar. Okey. So itulah kemungkinan-kemungkinan dan yang paling menarik kemungkinan nombor 3. Maknanya jika yang di-Pertuan Agong tidak setuju bubar parlimen tetapi juga tidak setuju darurat politik, Agong ada satu option, iaitu option di mana dia tak payah terlibat, di mana dia galakkan PH dengan Ismail Sabri masuk perjanjian yang meningkatkan sokongan majoriti Ismail Sabri dan
mungkin Anwar jadi timbalan Perdana Menteri. So itu anda kena faham. Okey, anda kena faham mengapa pertimbangan Anwar terbuka untuk berbincang dengan semua pihak. Tetapi apa pun, anda rujuk video saya di YouTube Reggie Jesse Ritaudin, di mana saya menjelaskan mengapa amat perlu darurat politik, dan apa yang telah saya jelaskan tadi adalah lagi satu sebab mengapa perlu darurat politik, kerana semua pihak terdesak dan percaturan-percaturan mereka adalah atas keterdesakan mereka, bukannya demi rakyat, dan ini akan menghancurkan negara. Jadi saya amat-amat berharap darurat politik dicetuskan dan ditubuhkan satu majlis untuk mentadbir urus negara yang telah saya secara peribadi cadangkan adalah The Rakyat's Council. Okey, jadi itu sahaja penjelasan saya. Jadi sekarang saya buka kepada soalan. Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Okey, kalau saya tak lihat di atas, anda ulang balik soalan. Zamri Ramli, ketiga-tiga senario yang anda ini merapu lah. Okey. Okey, ada soalan boleh tanya ya. Raja Walyudin, memang ada musang berjanggut, memang betul. Okey, ada soalan? Arjuna Azwan, Nyampah UMNO, cerita Siti Bainon tak? Okey, cerita Siti Bainon ni mungkin saya takkan masuk sebab tapi apa pun saya tengah teliti isu ni, sebab isu ni sedang dipolitikkan dari kedua-dua belah. Sebenarnya ahli-ahli politik juga sedang memangsakan bela, sebab masing-masing menjadikan media sosial sebagai mahkamah. Lebih baik biar proses mahkamah berjalan, dan jangan terlalu membicarakan benda ni di media sosial. Buat masa ni saya tidak ingin komen benda ni. Okey, Tun Perak, sekejap ya, Tun Perak, ya. Abdul Rahman Yusof, minta dijauh darurat politik. Imej negara mungkin lebih negatif. Tidak. Imej negara sekarang jatuh sebab pelabur tidak yakin dengan sistem kerajaan kita atau kemampuan kita untuk menubuhkan satu kerajaan yang berpandukan kepada politik stabil. Jadi kita kena alternatif, dan alternatif hanya boleh diwujudkan sekiranya ada darurat politik, di mana mesej jelas diberitahu kepada pelabur yang tidak yakin dengan sistem politik kita bahawa kita sudah matikan politik, dan kita sudah tubuhkan satu majlis yang ada representasi pakar kewangan, ada representasi taikun pakar ekonomi, ada representasi pakar perundangan seperti peguam contohnya Muhammad Hanif Katri Abdullah, ada representasi pakar dalam bidang-bidang penguatkuasaan iaitu bekas polis negara Tun Amir Bado, ada representasi tokoh-tokoh negarawan seperti Tun Mahathir dan Tengku Razali. Jadi ini akan tadbir urus negara, dan ini akan meningkatkan keyakinan kepada pelabur yang sudah tidak yakin dengan ahli-ahli politik dan kemampuan mereka mentadbir urus menerusi proses kerajaan, penubuhan kerajaan. So, tidak, darurat politik akan meningkatkan keyakinan pelabur, keyakinan negara-negara luar kepada Malaysia sekali lagi. Tun Perak, masakan YDPA boleh terima SD? Sebenarnya YDPA akan terima ke tidak, saya tidak tahu. Mungkin kebarangkalian tinggi saya dipahamkan YDPA tidak ingin pembubaran parlimen. Apapun, jika benda ni dibubarkan, parlimen dibubarkan, saya nampak dengan jelas sistem pilihan raya tidak akan mampu menyelesaikan masalah, kerana di Johor sudah terbukti pilihan raya gagal kerana parti yang menang 2/3 tidak dipilih oleh 3/4 rakyat. Maknanya sistem pilihan raya dah gagal, dan ini tidak akan membantu menstabilkan negara, malah keadaan ketidakstabilan, ketelaruan akan berterusan bagi 5 tahun yang akan datang. Makin ramai pelabur akan lari. Lebih-lebih lagi jika pelabur melihat orang atau parti yang satu dunia tahu terpalit dengan jenayah berat kembali menerajui kerajaan. Okey, so YDPA boleh sahaja tidak melihat SD,
dan beritahu kalau anda nak tumbangkan Ismail Sabri, pergi ke parlimen. Ya. So ini sahajalah. Asma Laili, Assalamualaikum, salam kembali. Atok William, peluang dan kemungkinan Agong bersetuju untuk kerajaan darurat agak tipis tetapi tidak mustahil kerana keadaan memerlukan, dan kita boleh lihat dengan jelas proses 2 kali memberi peluang kepada gerombolan ini untuk menubuhkan kerajaan diperlekeh oleh gerombolan ini, ya, dan akhirnya membawa kepada kemudaratan rakyat, ya, kehancuran ekonomi negara, dan takkan nak buat proses ini kali ketiga, ya, dan melibatkan gerombolan sama, ya. Asma Laili, kecoh hal adik Bella, netizen terlupa kisah BN ni. Strange BN, kita seimbang kan. Bella, isu Bella sedang dipolitikkan. Isu Bella sedang dipolitikkan, dan begitu juga isu perempuan yang melanggar pengayuh basikal tu. Dipolitikkan. Ya, amat jelas. Pelbagai persepsi, ada yang benar tapi ada yang palsu sedang ditimbulkan oleh kedua-dua belah. Jadi saya rasa benda ni kita biar proses mahkamah berjalan dulu. Okay, I'm not sure whether Najib will go in. Muhammad Razak Ishak, okay. Abdul Rahman Yusof, terima kasih Tuan RJ, sama-sama. Ahmad Tamizi Abu Seman, salam Tuan, siapakah blogger tersebut? Adakah RPK seperti yang disebut dalam dokumen? Okey, saya tidak ingin sebut nama mana-mana blogger atau cari masalah dengan mana-mana blogger. Itu hak mereka masing-masing. Terima kasih ya Ahmad Tamizi. Tetapi yang jelas ada di dalam dokumen itu didakwa melibatkan seorang blogger yang dikatakan ada cukup maklumat untuk jatuhkan Tok Mahasan dan sebagainya. Jadi yang saya lebih tekankan adalah dokumen ini perlu disiasat, kebenaran, kesahihannya, macam mana ianya bocor, siapa yang bocorkan, ini yang lebih penting. Dan anda semua, saya rujuk kepada dokumen tersebut, ya. Terima kasih Ahmad Tamizi, soalan yang bagus. Nombor 2, Kuli telah menggerakkan jajaran baru dengan pembangkang di majlis terbuka rumahnya. Apakah pandangan Tuan? Okey, jika Kuli, saya pun ada baca, Kuli telah menggerakkan jajaran baru dengan pembangkang di majlis berbuka di rumahnya di Kelantan. Ya, apakah pandangan Tuan? Satu langkah yang baik, bijak, bernas oleh Tengku Razaleigh Hamzah. Satu langkah yang amat diperlukan sekarang. Dan saya begitu yakin dengan kemampuan Tengku Razaleigh dalam hal ini, dan saya rasa itulah diperlukan di semua peringkat, ya. Satu langkah yang bijak oleh seorang tokoh negarawan, ya. Memang ada 2 tokoh negarawan yang perjuangan mereka saya amat-amat dukung, sanjung, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh Hamzah. Dan inilah cara perwatakan seorang tokoh negarawan. Apa yang Kuli lakukan adalah teramat baik, syabas, ya. Ketiga, dan nampak di sini Kuli seorang yang besar hati, sanggup menggerakkan perkara ni di Kelantan. Jadi satu langkah yang amat baik, bijak, dan saya rasa perlu dicontohi, ya, di semua negeri, semua peringkat, ya. Apa perancangan Tuan RJ di PRU 15? Saya tak tahu. Mungkin saya tidak akan
aktif lagi. Nanti apa-apa pun saya akan umumkan kelak, ya. Okey, terima kasih Tamizi, soalan-soalan yang bagus. Ada satu ni, nama dia ditulis dalam bahasa Cina dan saya tidak boleh baca, tapi dia selalu pengikut ni. Apakah pendapat Tuan RJR jika Agong bersetuju dengan The Rakyat's Council tetapi tanpa diterajui oleh negarawan seperti Tun M? Okey, nama-nama yang saya beri adalah cadangan, ya. Cadangan. Apa pun kita letak kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Secara peribadi, saya rasa bukan hanya Tun M dan Tengku Razalih diperlukan. Mereka adalah amat berharga dari sudut pengalaman mereka. Tengku Razalih memang terkenal di seluruh dunia dalam pengalaman dia dari sudut kewangan, ya, dan dialah watak utama dalam Bank Bumiputra dan sebagainya, yang hari ini telah memajukan pelbagai industri Bumiputra. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah terbukti, ya, di seluruh dunia, diiktiraf di seluruh dunia dalam kemampuan dia menangani krisis yang dia sendiri tidak pernah ada pengalaman sebelumnya untuk cara nak tangani. Jadi ini memerlukan satu minda di mana apa jua krisis yang diberikan, yang dihadapi, dia tahu cara nak tangani krisis itu. Dan itulah kelebihan luar biasa yang ada kat Tun Mahathir. Jadi kedua-dua tokoh negarawan ini amat diperlukan dalam The Rakyat's Council, ya. Atuk William, tak kira senario mana pun yang terjadi, masih juga ahli politik kaum Melayu yang menerajui kerajaan dan hak dan kebajikan Melayu masih terbela. Okay. Salam Ramadan, salam kembali. Raja Walyudin, mengapa tidak ditubuhkan magiran seperti dicadang Tun Mahathir? Sangat pincang dan tiada kestabilan. Itu yang kita harapkan, itu yang kita minta. Bak kata pepatah dalam bahasa Inggeris, once bitten twice shy. Sekali dah kena, kita patut belajar dan jangan ulangi kesilapan. Ini dah 2 kali peluang diberikan kepada gerombolan pintu belakang. Dahlah masuk pintu belakang, dahlah rampas kerajaan mandat rakyat. Kemudian diberi peluang 2 kali untuk menubuhkan kerajaan. Kedua-dua mereka buat dalca, kurma, parpu kari. Bukannya buat untuk rakyat. Okay? Dan mereka memperlekeh peluang yang diberikan, memperlekeh institusi diraja. Gerombolan ni bergaduh, dia jatuhkan kerajaan. Lepas dah jatuh, dia baik kembali, gerombolan sama buat kerajaan baru dengan Perdana Menteri baru. Kemudian dia gagalkan lagi keadaan, ya. Jadi apa pun, jika darurat amat diperlukan, tetapi jika darurat politik tidak diisytiharkan, maka kalau tanya saya secara peribadi, kalaulah darurat, sebab darurat politik amat diperlukan, sistem kerajaan dan sistem politik ini perlu direhatkan. Tetapi kalau yang di-Pertuan Agong tidak ingin juga darurat politik, option kedua yang saya akan sokong ialah memperkukuhkan lagi kerajaan pimpinan Ismail Sabri ini sehingga PRU 15. Jadi saya akan setuju dengan option tu, asalkan jangan beri kluster mahkamah peluang untuk mempergunakan sistem pilihan raya demi untuk cuba menyelamatkan tengkuk mereka. Sebab apa yang berlaku sekarang, usaha mencetuskan pilihan raya, membubarkan parlimen awal, ya, parlimen tidak seharusnya dibubarkan. Tapi ini dilakukan bukan demi rakyat, demi negara, demi kepentingan peribadi kluster mahkamah. Jadi tidak seharusnya diterima atau dibenarkan. Ya. Itu adalah hujah yang dengan sendirinya cukup kukuh, ya. Asma Laili, thank you pencerahan dan perkongsian sama-sama. Okey, saya ambil 1-2 lagi soalan. Salam Tuan Ibrahim Muhammad, jika Rafizi menang timbalan presiden, banyak perubahan akan berlaku dalam PKR. Mungkin Anwar akan berubah cara politik. Pencerahan Tuan. Tidak,
Ya, tidak. Okey, bacaan peribadi saya. Ni bacaan peribadi saya lah. Nak terima, tak terima, tak apa. Ini bukannya pendedahan, ini bukannya maklumat, ini cuma bacaan peribadi saya. Jadi sekarang PKR terlalu lemah. Dan Rafizi memang terbukti gagal. Jangan kata dengan Rafizi ada semua akan bertambah baik. Tidak. Dengan adanya Rafizi, banyak keburukan berlaku dalam PKR. Bermula dengan langkah Kajang yang gagal. Dan seterusnya, banyaklah kegagalan dalam Rafizi ni. Jadi bila dia kembali, sekarang saya lihat Anwar tidak yakin dengan Saifuddin. Berbeza dengan pandangan orang lain, saya lihat tidak yakin dengan Saifuddin Nasution. Sebab gandengan yang ada dalam PKR ini tidak meyakinkan rakyat lagi. Semenjak khususnya Azmin meninggalkan PKR, sebenarnya di situ bermulalah perpecahan sokongan terhadap Anwar. Jadi saya berpandangan Anwar tidak yakin dengan Saifuddin, tetapi tidak ingin dilihat cuba menyingkirkan Saifuddin. Jadi sekarang dia jemput Rafizi dan biar Rafizi bertanding dengan Saifuddin, tengok siapa yang menang. Jika Rafizi menang, jadi akan berlaku gandengan Anwar Rafizi dan tidak ada sesiapa boleh tuduh Anwar menyingkirkan Saifuddin. Itu bacaan saya, itu pendapat peribadi saya. Ini bukannya dakwaan saya, ini bukannya maklumat, ini bukannya pendedahan, ini hanya bacaan saya, ini hanya pandangan saya, ya. Tapi saya tidak lihat ada apa-apa perubahan yang boleh dibawa oleh PKR, dan saya tidak lihat apa-apa perubahan yang boleh dibawa oleh Rafizi. Okey, satu lagi soalan. Atok William, jadi tuan setuju kalau senario ketiga terjadi? Saya sebenarnya tak setuju Anwar jadi DPM. Tetapi saya clear, very clear, negara amat perlu darurat politik. Tetapi jika yang di-Pertuan Agong terima darurat politik, alhamdulillah. Jika dia tidak terima, jadi kita ambil option yang terbaik selepas itu, iaitu halang kluster mahkamah daripada menggunakan medan pilihan raya bagi kepentingan sendiri. Dan caranya adalah memperkukuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri sehingga pilihan raya umum ke-15 yang penggal penuh Parlimen ke-14 berakhir. Itu sahaja yang saya setuju jika yang di-Pertuan Agong tidak menghala ke darurat politik. Tapi sebolehnya darurat politik dan sama ada Mageran atau The Rakyat's Council. Okey. Jadi itu sahaja penjelasan saya. Pastikan anda sertai saluran Telegram saya dan link-link artikel berkaitan yang saya akan letak di ruang tajuk sebentar lagi, sehingga kita berjumpa di lain masa. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.